Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor versus Kelantan United, yang mana Selangor menang 7-1. Hat-trick dari Aaron dan 1 gol dari Orozco yang super. Mukairi Azmal pun skor, Faisal Halim pun skor. Memang kita boleh nampak lah yang gameplay pasukan Selangor pada perlawanan ni, mereka eager untuk menang. Sebab apa? Sebab Kelantan United sebelum ni pun boleh dikatakan mereka bukannya pasukan belasahan. Walaupun mereka ada rekod yang kurang memuaskan dalam Liga Super, tetapi mereka still lagi bukan pasukan belasahan lah. Tetapi nampaknya Selangor semalam menunjukkan satu prestasi yang lebih baik, lebih konsisten, berjaya untuk menjaringkan 7 gol lah. Cumanya yang spoilnya masih lagi dibolosi 1 gol akibat daripada kesilapan pertahanan pasukan Selangor yang agak memberi ruang untuk kena counter dan memberikan sepakan penalti lah. And kalau boleh untuk defend pasukan Selangor avoid untuk daripada kena concede ataupun dibolosi, mungkin Selangor akan jadi lebih better. Sebab apa? Sebab attacking dah bagus, jadi defend dengan goalkeeper dan sebagainya pun perlukan lebih bagus. Sebab apa? Nak menang Liga kena defend bagus, bukan attacking sahaja bagus. Kalau defend bagus, attacking bagus, maka complete lah tim tu dan bolehlah menang Liga. So, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor lah. Apakah perkara positif yang saya suka untuk pasukan Selangor pada perlawanan ni? Perkara pertama yang saya suka tentang pasukan Selangor pada perlawanan ni adalah daripada segi bagaimana mereka menggunakan Faisal Halim secara fleksibel dan lebih kepada kebebasan yang banyak diberikan kepada beliau untuk bertindak sebagai penggerak utama bagi pasukan Selangor di bahagian attacking third. Yang mana kalau kita lihat pergerakan yang dilakukan oleh Faisal Halim pada perlawanan ni memang sangat efektif. Beliau banyak bergerak di kawasan tengah, banyak kawasan wide area dan sering bertukar posisi bersama dengan Mukairi Azmal yang membolehkan beliau menjadi lebih fleksibel dan lebih banyak untuk membantu bahagian hadapan dengan pace yang dia ada, ball control yang dia ada, dan juga untuk membentuk combination play bersama dengan Aaron untuk receive the ball dengan sangat bagus daripada switch play yang dilakukan dari bahagian tengah ke bahagian wide area. Jadi penggunaan Faisal Halim sekaligus memberi import yang positif dan juga influence yang lebih baik kepada gerakan pasukan serangan pasukan Selangor di bahagian hadapan lah. Jadi boleh saya puji lah, apabila penggunaan Faisal Halim di bahagian hadapan lebih fleksibel dan lebih bebas, maka pasukan Selangor boleh cipta banyak gerakan-gerakan yang lebih menarik dan lebih bagus dalam pembinaan di bahagian tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh juga puji untuk bahagian tengah pasukan Selangor. Sebab apa? Sebab Tan Chee Ho dia buat satu pertukaran pemain, yang mana kalau kita tahu dekat EPL, Guardiola telah menukar posisi John Stone daripada centre back kepada defensive midfielder bersama dengan Rodri, telah mengubah corak permainan City dan sekaligus bawa City menang EPL dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh Tan Chee Ho adalah dia mengubah Haris Haikal untuk bertindak sebagai number 6 punya player. Jadi kita boleh nampak influence yang bagus yang diletakkan oleh Tan Chee Ho kepada Haris Haikal dalam game, yang mana apabila Haris Haikal diletakkan sebagai number 6, walaupun game pertama kita boleh nampak lah yang dia boleh untuk kawal bahagian tengah daripada segi defensive duty agak bagus lah. Jadi kita tak nafikan yang Haris Haikal menunjukkan performa yang agak baik, cumanya dia memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dan dia akan belajar lah daripada masa ke masa. Sebab apa? Sebab ni first time game semalam kan, so kita tak boleh nampak progres yang begitu banyak, tetapi dia ada progres yang baik yang membolehkan bahagian tengah pasukan Selangor ni ada seorang defensive midfielder yang boleh untuk fokus kepada defensive duty dan juga untuk progress the ball daripada bahagian tengah. Itu benda yang positif lah. Dan kalau kita lihat juga penggunaan daripada gandingan ataupun combination play antara Orozco dan juga Alif Haikal, kedua-dua player ni boleh dikatakan improve daripada segi gameplay mereka berdua, daripada segi kesefahaman, daripada segi gerakan dan juga perancangan yang mereka berdua lakukan di bahagian tengah. Boleh dikatakan mereka berdua memang sangat improve. Kalau kita tahu, macam dalam video yang selalu saya cakap, Orozco ni dia adalah seorang playmaker dengan vision dan juga passing accuracy yang bagus. Tetapi vision dia memang orang kata apa, the best vision dalam Liga Malaysia saya boleh bagi dekat Orozco lah. Sebab apa? Sebab boleh dikatakan banyak hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Orozco adalah hantaran-hantaran penetration passing dan juga through ball yang boleh dikatakan diletakkan di dalam situasi ataupun di sudut yang membolehkan seorang pemain di bahagian hadapan apabila terima hantaran tersebut dia mampu untuk menjaringkan gol. Dan kita boleh nampak itu kelebihan daripada Orozco. Dan dalam pada masa yang sama,
Orosco mampu untuk bertindak di bahagian zon 14 dengan sangat baik, terutamanya apabila berhampiran dengan D-box. Dia mampu untuk melakukan percubaan yang berbahaya, dan kalau kita tengok semalam gol yang dijaringkan oleh Orosco boleh dikatakan memang marvelous, superb, satu first timer yang sangat lawa dilakukan oleh Orosco. Jadi benda tu memang bagus lah kan. Sebab apa? Sebab Orosco pun dah gain confident dah, dan dia makin improve, dan juga combination dia bersama dengan Ali Faikal pun makin improve. Dan untuk game ni, benda yang boleh saya puji daripada Ali Faikal adalah daripada segi work rate, dan juga dalam pada masa yang sama dia juga menunjukkan performance yang bagus daripada segi dia punya improvement dari segi passing dan juga vision, yang mana dia juga banyak untuk melakukan hantaran-hantaran daripada deep lying playmaker ataupun lebih kepada dari kawasan sendiri untuk melakukan switch play, mencari Faisal Halim yang kosong dan sebagainya. So boleh saya katakan Ali Faikal juga mampu untuk mengubah dan juga memberi influence yang bagus kepada bahagian tengah apabila digandingkan bersama dengan Orosco. Jadi dia boleh belajar banyak daripada Orosco untuk tingkatkan dia punya gameplay, dan dalam game semalam dia buktikanlah yang mana dia mampu untuk buat hantaran jauh yang bagus, ada vision yang baik, link up play yang bagus, combination dengan Orosco bagus. So benda tu positif untuk pasukan Selangor. Jadi benda tu memang saya boleh puji lah untuk yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat untuk bahagian hadapan pasukan Selangor, iaitu daripada penggunaan Mukairi dan juga Aaron Devel dan juga Faisal Halim. Mereka sebenarnya ketiga-tiga player ni suka untuk switch position daripada satu sudut ke satu sudut. Cumanya apa yang saya menarik adalah pertukaran yang dilakukan oleh Mukairi dan juga Faisal Halim. Sebenarnya kedua-dua player ni mempunyai kelebihan dan juga kemampuan masing-masing lah. Mereka ada kelebihan yang boleh mereka apply di dalam perlawanan lah. Dan kalau kita nampak yang Mukairi apabila dia lebih kepada narrow ataupun lebih kepada middle area ataupun di kawasan tengah kan, maka Mukairi akan lebih efektif berbanding untuk berada di bahagian wide area. Tu sebab kita boleh nampak, sebab itulah Faisal Halim lebih kepada fleksibel untuk cover daripada wide area kepada half space, kepada central dan sebagainya. Tetapi Mukairi sebenarnya dia punya keberkesanan adalah lebih kepada apabila beliau berada dalam di box ataupun beliau berada di kawasan half space ataupun bahagian tengah untuk receive the ball, maka keberkesanannya dekat situ adalah lebih efektif dan lebih berkesan lah. Dan untuk Aaron Devel, untuk game ni boleh saya katakan dia banyak buat larian-larian untuk beat pertahanan pasukan Kelantan United, tetapi ada beberapa kali dia offside sepatutnya lah. Tetapi daripada segi apa yang ada pada Aaron Devel ni, kalau kita lihat adalah daripada segi technical ability dia, daripada segi melakukan percubaan jarak jauh ataupun shooting dia memang technical yang bagus. Dia punya shoot ataupun teknik dia merembak bola tu memang bagus lah. Kalau kita tengok gol yang dijaringkan, boleh dikatakan memang teknik yang super, boleh saya katakan itu adalah teknik seorang striker lah. Dan cumanya apa yang mengecewakan saya adalah Aaron Devel bila dia dapat through ball ataupun larian-larian yang lebih efektif untuk dia terima bola ketika dia buat run without the ball dan dia receive the ball dengan hantaran tersebut, dia ada better chance untuk dia score the goal. Tetapi daripada segi situasi tersebut dia gagal pula nak score the goal. Dia lebih suka untuk score the goal daripada menggunakan teknik dia yang sukar tersebut berbanding menggunakan orang kata apa, kebiasaan striker score the goal daripada segi tap in, daripada segi through ball, daripada segi bila dapat bola boleh shoot dengan mudah untuk beat goalkeeper kan. Tapi dia tak mampu nak buat benda tu. Dia lebih suka untuk score goal dengan goal yang lebih sukar, teknik yang lebih sukar kan. Saya pun tak faham, padahal dia ada situasi yang dia boleh score dengan lebih baik. Sebagai seorang striker sepatutnya score, dia tak score, tapi dia suka score dengan gol yang boleh dikatakan teknik yang lebih sukar. Yang tu saya tak faham, tapi boleh pujilah. Cumanya kalau dia boleh improve part yang sepatutnya striker score, dia score, mungkin dia boleh dipuji lagi lah. Dan kalau dia boleh score lawan dengan top 3 punya team, memang kita akan puji gila-gila lagi lah kan. So benda tu untuk bahagian attacking lah. Untuk bahagian defense boleh saya katakan Quinton Cheng, tempat dia untuk gol daripada Kelantan United tu agak terexpose kan. Kesilapan daripada defense back 4 memang terexpose. Tapi Quinton Cheng untuk game ni saya suka dia punya overlap, dia punya low cross kali ni menjadi dia berjaya untuk 2 assist, satu assist kepada Aaron dan satu lagi assist kepada Alif Izwan. So benda tu positive side lah untuk Quinton. Dia menunjukkan yang dia mampu untuk buat 2 assist dalam satu game. That is a good thing kan. So sebab apa? Sebab sebelum ni kita boleh nampak lawan PJRM dia banyak buat crossing low cross yang tak menjadi. Tapi kali ni apa yang dilakukan oleh Quinton Cheng menjadi. Disebabkan apa? Disebabkan kali ni Selangor menempatkan ataupun numbers of players Selangor untuk
receive the ball di dalam kawasan kotak penalti ada ramai. Mereka tidak lagi mengharap kepada Aaron sahaja, tetapi mereka ada player seperti Alif Izwan, Aaron, Daniel Asri yang join the attack dan sebagainya untuk berada dalam kotak penalti untuk receive the ball. Jadi bila ada numbers of player yang lebih daripada seorang untuk terima bola ketika Quinten buat low cross dan sebagainya, maka Selangor boleh untuk manfaatkan hantaran tersebut untuk gol. Dan satu hantaran jauh kepada Aaron, dia score. Cumanya defend backline pasukan Selangor mungkin kena improve lagi daripada buat mistake-mistake mudah. Sebab semalam dah score 7 tapi sayang lah kan, bola 1. Dan daripada segi orang kata apa, pertukaran player, contohnya macam bawa masuk Alif Izwan, memberi import yang positif, Daniel Asri import positif kan, benda-benda tu saya suka. Dan yang paling saya suka tentang pertukaran tadi lah, midfield pasukan orang kata apa, Selangor, iaitu Haris Hakan main DM. So benda tu positif dan saya mengharapkan lebih lah untuk next game. Jadi banyak benda yang Selangor boleh perbaiki juga. Tapi semalam mereka menang 7, so completely saya boleh puji dulu lah, tak boleh nak cerita kelemahan sangat lah. Cumanya defend tu lah yang mereka perlu perbaiki. Dan untuk Kelantan United semalam, OJ Potera saya boleh puji, Syazwan Zainal boleh puji, tapi boleh dikatakan mereka punya defending shape boleh katakan agak kurang berbanding game-game yang lepas lah. Banyak bagi ruang dan sebagainya menyebabkan mereka senang kena exploit. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.